Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Baiklah, pada petang ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, kita masih lagi di bawah tema 4 iaitu tema keselamatan dan unit 11 kita selamat di sini. Baiklah, murid-murid, sekarang cikgu nak minta murid-murid bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan alat tulis masing-masing. Baiklah, tajuk kita pada petang ini ialah jauhi kawasan ini di bawah kemahiran membaca. Dan aktiviti kita pada petang ini ialah menyatakan maksud pantun dengan betulnya. Sekarang cikgu nak tanya, murid-murid masih ingat lagi tak macam mana bunyi pantun? Macam mana bentuk pantun? Kita pernah belajar dalam kelas sebelum ni. Murid-murid masih ingat? Ya, bagus. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid yang masih ingat lagi macam mana bunyi pantun. Siapa-siapa yang dah lupa, nanti kita akan tengok balik macam mana bunyi pantun. Dan pada petang ini kita akan menyatakan maksud pantun dengan betul. Baiklah, sekarang murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu halaman 66. Baiklah, kalau murid-murid lihat di sini terdapat sebuah situasi di mana guru dan murid-muridnya sedang berdialog atau sedang bersoal jawab. Kalau kita tengok dia bersoal jawab dekat mana ni? Tempat dia di mana? Di dalam kelas. Baiklah, sekarang murid-murid, cikgu akan melafazkan pantun. Murid-murid nampak dekat mana pantun? Ya, di papan putih ni, pantun ni ada serangkap pantun. Jadi cikgu akan membaca atau melafazkan pantun dan tugas murid-murid ialah cikgu nak minta murid-murid dengar dan cuba fahamkan apa dia maksud pantun ni, apa yang pantun ni ingin sampaikan. Okey, boleh? Cikgu baca ya. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana, luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Okey, jadi murid-murid boleh dapat apa dia maksud pantun ni? Apa pantun ni ingin sampaikan? Okey, jadi sekarang kita lihat apa dia maksud pantun yang cikgu baca tadi. Okey, sekarang cikgu akan baca dialog antara guru dengan murid-muridnya ni. Dan murid-murid cuba fahamkan ya. Kita akan tengok apa dia maksud pantun yang cikgu sampaikan tadi. Murid-murid, di manakah kawasan larangan itu? Okey, cikgunya bertanya. Murid-murid, di mana kawasan larangan itu? Okey, seorang muridnya pun menjawab. Di luar pagar sekolah, cikgu. Di luar pagar sekolah. Okey, jadi cikgunya bertanya lagi. Mengapakah kawasan itu berbahaya? Mengapa kawasan luar sekolah itu berbahaya? Cikgu ditanya. Okey, murid yang lain pun menjawab. Kawasan itu berbahaya kerana jalan raya di situ sibuk. Jadi, di kawasan luar sekolah bahaya sebab jalan raya di situ sibuk. Jadi cikgunya pun, ya, murid-murid, kamu dilarang berada di luar pagar semasa waktu persekolahan. Jadi, maksud pantun yang cikgu sampaikan tadi, luar pagar sekolah merupakan tempat yang terlarang atau tempat yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab jalan raya di situ sibuk. Sama juga macam sekolah kita, luar pagar sekolah. Murid-murid dilarang untuk berada di luar pagar sekolah semasa waktu persekolahan. Macam mana murid-muridnya ni tahu maksud pantunnya, faham maksud pantunnya. Macam mana kita nak faham maksud pantun yang disampaikan ni? Okey, sekarang kita lihat macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita nak faham maksud pantun.
Okey, kalau kita tengok di sini, pantun ni terdapat 4 baris. 2 baris pertama, sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana. Ni 2 baris pertama merupakan pembayang. Pembayang bagi pantun. Manakala 2 baris terakhir, luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Ni merupakan maksud bagi pantun. Jadi kalau murid-murid nak tahu ataupun nak cari maksud sesebuah pantun atau serangkap pantun, murid-murid perlu tengok 2 baris yang terakhir. Jadi 2 baris terakhir merupakan maksud bagi pantun yang disampaikan tadi, yang cikgu sampaikan tadi. Okey, boleh nanti kita cuba buat sama-sama ya untuk halaman yang seterusnya. Okey, baiklah, sekarang murid-murid buka halaman seterusnya iaitu halaman 67. Jadi untuk halaman ni kita akan nyatakan maksud pantun. Okey, kalau kita tengok di sini terdapat 3 situasi yang berbeza. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Situasi di mana ni? Ada bola, ada gelung rotan, ada kon. Cikgunya dan murid-muridnya memakai pakaian sukan. Agak-agaknya di mana tempat ni? Di dalam stor sukan. Bagus. Okey, jadi kita tengok gambar yang kedua. Gambar di mana terdapat basikal dan motosikal yang tersusun. Di mana agak-agaknya? Di tempat letak basikal dan motosikal. Okey, dan yang terakhir, situasinya di mana ni? Di meja, di dalam sebuah apa ni? Di dalam kelas, ya, di dalam kelas. Jadi 3 situasi yang berbeza. Jadi selepas ini cikgu akan melafazkan lagi pantun dan tugas murid-murid ialah menyatakan maksud pantun yang disampaikan. Tadi kita dah bincangkan, tadi cikgu dah terangkan macam mana kita nak nyatakan maksud atau macam mana kita nak cari maksud pantun tu. Kita kena lihat 2 baris yang terakhir. Okey, sebelum tu cikgu akan lafazkan pantun terlebih dahulu ya untuk ketiga-tiga rangkap pantun ni. Okey, rangkap yang pertama. Anak muda mencari rotan, rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Okey, itu untuk rangkap yang pertama. Rangkap yang kedua. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni, harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini, mengundang padah. Bangau sekawan di tasik cini, terbang sendiri, mencari makan. Dengarlah kawan, nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Okey, jadi sekarang kita akan mencari atau menyatakan maksud pantun bagi setiap rangkap. Okey, kalau kita lihat untuk rangkap pertama dahulu ya, kita pergi kepada rangkap yang pertama. Anak muda mencari rotan, rotan dicari di hutan dara, harus waspada mencari alatan agar diri tidak tercedera. Jadi kita lihat kepada 2 baris yang terakhir. 2 baris yang terakhir, apa dia nyatakan? Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Jadi, apa maksud pantun ni? Dia dah bagi kita hendaklah apa? Okey, kita hendaklah kita tengok jawapan di sini. Kita hendaklah berhati-hati semasa mengambil alatan di dalam stor sukan agar tidak tercedera. Ya, kita mesti berhati-hati ketika mengambil peralatan dalam stor sebab kita tak tahu apa yang ada dalam stor tu. Jadi kita mesti berhati-hati supaya diri kita tidak tercedera. Okey, untuk rangkap yang kedua, kita tengok balik 2 baris yang terakhir. Kita tengok 2 baris yang terakhir. Oh, maaf ya. Okey, 2 baris yang terakhir kita tengok. Okey.
Basikal dan motosikal diletak tersusun bermain di sini mengundang padah. Jadi apa dia maksud dia? Kita tidak boleh buat apa? Kita tidak boleh bermain di tempat letak basikal dan motosikal kerana tempat ini berbahaya. Kenapa? Kenapa tempat tu berbahaya? Jika motosikal tu kalau kita main, kalau motosikal tu terbalik, jatuh, menimpa diri kita, tu akan mengundang bahaya kepada diri kita. Okey, untuk rangkap yang terakhir, bangau sekawan di tasik Cini terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Okey, jadi kita lihat kepada dua baris yang terakhir, apa dia maksud pantun ini. Okey. Apa dia? Dengarlah kawan. Okey, kenapa kita perlu mendengar nasihat? Okey, kita tengok jawapannya. Kita perlu mendengar nasihat supaya kita sentiasa mengutamakan keselamatan diri. Jadi penting untuk kita mendengar nasihat dan mengingat nasihat yang kita dengar. Kalau kita dengar je tapi kita tak ingat, kita tak buat, tak boleh juga. Kita kena dengar dan kita buat. Kita ingat dan kita buat. Okey, jadi sekarang kita dah bincang maksud pantun di dalam buku teks. Okey, untuk dalam buku teks ni murid-murid tak perlu tulis ataupun tak perlu salin dalam buku latihan. Okey, untuk aktiviti kita pada petang ini ialah murid-murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu halaman 72 dan cikgu nak minta murid-murid lengkapkan ataupun padankan pantun dengan gambar. Okey, murid-murid baca pantun dan murid-murid tengok dua baris yang terakhir. Apa dia maksud pantun ni dan mana yang paling sesuai dengan gambar-gambar yang diberi dan murid-murid padankan dengan jawapan yang betul. Okey, dan cikgu nak minta murid-murid tolong padankan menggunakan pembaris. Cikgu tak nak murid-murid suaikan guna tangan sahaja. Cikgu nak minta murid-murid padankan dengan pembaris supaya lebih kemas. Okey, itu untuk aktiviti yang pertama. Untuk aktiviti yang kedua, murid-murid buka halaman seterusnya 73. Ini murid-murid untuk aktiviti ini murid-murid kena cari sendiri maksud pantun ini. Sebagaimana yang kita dah buat untuk dalam buku teks tadi, murid-murid tengok dua baris yang terakhir dan nyatakan maksud pantun yang disampaikan. Okey, jadi itu sahaja untuk aktiviti kita pada petang ini ya, 72 dan 73. Murid-murid kena siapkan. Jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada petang ini. Apa sahaja pertanyaan atau persoalan, murid-murid boleh terus WhatsApp cikgu. Ya, semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.